Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, rakan-rakan saya yang berada dan sentiasa bersama-sama dengan saya dalam segala kongsi perkongsian yang telah pun mungkin saya hidangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tidak lewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua rakan-rakan saya, baik warga kerja akademik ataupun pelajar-pelajar. Dan saya yakin tahun baru ini merupakan mungkin titik sama ada perubahan ataupun penambahbaikan yang mungkin telah dirangkakan melalui matlamat-matlamat tertentu untuk memastikan bahawa tahun ini lebih baik daripada tahun yang akan datang. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2024 ini saya yakin ada di kalangan kita mungkin sudah berpuas hati dengan pencapaian tahun 2023 dan sekaligus tahun ini mungkin merupakan tahun yang mungkin mereka gunakan untuk mengubah suai ataupun menambah baik, ataupun ada rakan-rakan kita yang mungkin ada matlamat-matlamat baru yang ingin dicapai. Dan sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini ingin saya kupas berkaitan dengan matlamat yang mana saya yakin matlamat juga boleh ditafsir dengan pelbagai cara, pelbagai kaedah dan ianya menentukan tujuan. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, matlamat yang ingin kita gariskan sepanjang mungkin tahun ini memberikan impak dan juga kesan bagaimana kita boleh ataupun tidak mencapai apa yang ingin kita sasarkan bergantung kepada tujuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya suka untuk memetik kata-kata daripada Buya Hamka yang saya fikir mungkin di kalangan kita juga mengetahui dengan kata-kata ini. Yang menariknya adalah dalam kata-kata beliau adalah seperti berikut. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, untuk melakukan sesuatu yang terbaik, sudah pastinya kita tidak boleh berada dalam keadaan biasa. Kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memastikan bahawa tahun 2024 ini menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan sudah pastinya bila kita bercerita tentang matlamat, ianya bergantung kepada bagaimana sikap diorientasikan, merujuk kepada bagaimana ianya digunakan secara positif, kerana saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja matlamat yang ingin kita capai, tanpa ada sikap yang baik, tanpa ada sikap yang jelas, tanpa ada sikap yang positif, saya pasti bahawa ianya bukanlah mudah untuk dicapai. Kerana kalau kita lihat, bila kita berbincang tentang sikap, sikap bukanlah perkara seperti benda, iaitu mungkin seperti hidung ataupun tali pencerut ataupun mungkin apa sahaja yang kita nampak baik daripada tubuh badan kita ataupun apa sahaja perkara-perkara tangible yang boleh kita lihat. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya sikap adalah sesuatu perkara yang sangat menarik kerana ianya bermula dengan perkataan. Dan sikap ini adalah menunjukkan kepada kecenderungan ataupun kelakuan seseorang untuk mencapai apa yang dihasratkan. Dan kalau kita lihat perkara berkaitan dengan sikap ini tuan-tuan dan puan-puan, ianya menunjukkan kepada seperti yang saya katakan tadi, selain daripada kecenderungan, ianya menunjukkan kepada kesukaan, minat, dan sikap ini boleh disimpulkan dengan keterangan yang pelbagai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita juga kadang-kadang tidak memahami bagaimana sikap ini berfungsi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya kita melihat kepada sebarang kenyataan tentang sikap, ianya adalah ramalan. Ini yang menariknya. Kerana kita juga membuat ramalan terhadap tingkah laku orang lain. Dan sama ada tingkah laku itu berlaku pada masa lampau, pada masa sekarang ataupun pada masa hadapan, dan ianya berlaku dalam bentuk ramalan, dan ramalan ini adalah kesimpulan yang kita lakukan, sama ada ianya betul ataupun salah, ianya tetap ramalan. Dan oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat begitu banyak sekali kajian yang telah dilakukan oleh pekaji-pekaji melihat kepada kajian tentang sikap, kerana sikap-sikap ini diramal, kemudiannya dipantau dengan menggunakan intervensi-intervensi tertentu untuk memastikan bahawa terdapat atau tidak perubahan terhadap sikap melalui sama ada kecenderungan, minat,
ataupun apa saja perkara yang berkaitan dengan sikap untuk memastikan bahawa apa sahaja yang diusahakan boleh dilihat terdapatnya sedikit ataupun mungkin banyak perubahan terhadap sesuatu perkara. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, kecenderungan kita untuk melabel sama ada seseorang itu dengan sikap positif ataupun dengan sikap yang negatif adalah bergantung kepada reaksi individu tertentu. Dan sudah pasti ada kalinya kita membuat ramalan ini untuk menunjukkan bahawa sama adakah sikap yang negatif itu mungkin boleh ditambah baik dengan adanya strategi-strategi tertentu, ataupun adakah sikap-sikap yang positif ini harus dan kekal dengan kaedah yang sama. Dan pada saya ini sangat menarik kerana sikap ini juga membuatkan kita secara tidak langsung menentukan matlamat yang ingin kita capai. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sikap sangat memain peranan yang sangat penting. Kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh menentukan apa saja matlamat yang ingin tuan-tuan dan puan-puan capai, tetapi tanpa ada sikap yang betul dan sewajarnya, saya yakin matlamat-matlamat yang tuan-tuan dan puan-puan gariskan itu hanya sekadar matlamat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita imbas kembali apa yang saya katakan dalam petikan daripada Buya Hamka tadi, ini sangat terang dan jelas menunjukkan bahawa perlu ada perbezaan bagaimana kita berusaha selain daripada melihat kepada pesaing kita, mungkin baik rakan kita ataupun baik sesiapa sahaja dengan melakukan kaedah membanding beza, adalah lebih penting untuk kita mengetahui kelemahan, kekuatan dan juga peluang yang ada dalam diri sendiri. Seterusnya diterjemahkan dalam bentuk matlamat dan diubah dalam bentuk sikap. Jadi pada saya, permulaan tahun baru ini adalah pertama untuk menentukan apakah matlamat yang ingin tuan-tuan dan puan-puan tuju. Yang keduanya, bagaimana boleh berlakunya perubahan sikap. Dan yang ketiganya adalah bagaimana untuk menjayakan kedua-dua perkara tersebut dengan bekerja mungkin lebih luar biasa daripada yang biasa. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah mungkin akan ada banyak lagi perkara-perkara yang mungkin saya akan bincangkan. Walau bagaimanapun saya sentiasa doakan kejayaan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.